Hallo, so wir treffen uns wieder im Deutsch und heute lernen wir über Modalverben. Was ist das eigentlich? Jadi Modalverben itu adalah kata kerja yang berfungsi untuk mengekspresikan atau mempertegas suatu kalimat modalitas. Biasanya mungkin kalau dalam bahasa Inggris kalian sudah mengenal will, may, can, must, and should. Das ist auf English, dan kali ini kita akan belajar dalam bahasa Jermannya. So, was sind die Modalverben im Deutsch? Müssen. Ich muss fleißig sein. Ini menyatakan suatu keharusan. Saya harus rajin. Können. Tiara kann gut Englisch sprechen. Itu menyatakan suatu kemampuan. Dürfen. Wir dürfen hier essen. Kami atau kita tidak boleh makan di sini. Itu menyatakan suatu izin. Wollen. Andra will zum Arzt gehen. Nah, ini kamu gunakan jika kamu hendak melakukan sesuatu. Menggunakan wollen. Möchten. Ich möchte ein neues BMW haben. Ini menyatakan keinginan. Mögen. Ihr mögt Fußball spielen. Itu menyatakan sesuatu yang kalian suka. Nah, ini adalah ciri-ciri Modalverben. Jadi, Modalverben itu tidak berdiri sendiri. Dia biasanya diikuti dengan verben, sein, atau haben dalam kalimatnya. Yang kedua, Modalverben ini sama seperti verben, dia berkonjugasi sesuai subjek, alias mengalami perubahan bentuk sesuai dengan subjeknya. Dan karena dia adalah verben, dia berada di posisi kedua pada kalimat pernyataan dan di posisi pertama bila dia sebagai kalimat tanya. Dan lalu di mana verben sein atau haben? Karena verben sein atau haben yang biasanya ditaruh di posisi 2, kita pindah di posisi belakang dalam bentuk infinitif. Infinitif itu dalam bentuk aslinya. Jadi kalau haben ya tetap haben, kalau lesen tetap lesen. Jadi tetap akhiran en. Tetap seperti bentuk aslinya. Nah, ini adalah bentukan dari Modalverben. Bisa dilihat di sini yang berwarna berbeda itu berwarna hijau. Ich, er, sie, dan es itu punya bentukan yang sama. Jadi saya dan dia laki, perempuan atau itu punya bentukan yang sama. Kann, darf, will, muss, mag, dan möchte. Sementara yang lain bisa kalian lihat di sini perubahannya. Nah, sekarang saya akan beri contoh penggunaan Modalverben dalam Aussagesatz, Fragesatz, dan Fragesatz mit B-Fragen. Nah, contohnya untuk kalimat pernyataan, Tasya muss Deutsch lernen. Untuk Fragesatznya, muss Tasya Deutsch lernen? Dan untuk Fragesatz mit B-Fragen, warum muss Tasya Deutsch lernen? Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya letak Modalverben dan verbennya. Verben selalu ada di belakang dengan bentuk infinitif yang warna biru itu ya. Lernen tetap ada di belakang, bentuknya infinitif. Nah, yang di posisi kedua di Aussagesatz dan Fragesatz mit B-Fragen adalah Modalverben. Yang warna merah itu Modalverbennya. Jadi bisa disimpulkan kalau Aussagesatz Modalverben di posisi kedua, verben di posisi terakhir. Jangan lupa bentukannya sesuai sama subjek. Müssen, Tasya jadi muss. Fragesatz, Modalverbennya di posisi pertama, verben tetap di posisi terakhir. Nah, kalau ada kata tanyanya di posisi pertama, Modalverben tetap di posisi kedua, dan verben tetap di posisi terakhir. Also, das war alles. Vielen Dank. Lernt fleißig und viel Spaß immer. Auf Wiedersehen.